Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali lagi bersama saya untuk kelas RBT tahun 5 pengaturcaraan dalam mikropengawal. Kita masih lagi dalam bab ini, itu bab 6.4 dan kita akan teruskanlah kelas kita pada hari ini. Mana-mana yang join kelas saya akan jawab terlebih dahulu. Word ni nanti saya akan hantarkan link dekat dalam grup WhatsApp bagi yang tak dapat join bersama Google Meet lah. Okay. Boleh jawab dan hantar skor kepada saya. Untuk objektif pembelajaran pada hari ini adalah kita akan memahami sambungan perkakasan yang mengeluarkan cahaya mengikut turutan langkah sekurang-kurangnya 3 daripada 5. Dan yang kedua adalah menghasilkan sambungan perkakasan yang mengeluarkan cahaya menggunakan aplikasi Tinkercad. Ini antara objektif pembelajaran kita pada hari ini. Awak semua boleh buka buku teks muka surat 56. Yang ni kita akan lihat terlebih dahulu menghasilkan sambungan perkakasan. Kita dah habis buat pengaturcaraan menggunakan aplikasi M-Block. Yang tu kita dah settle. Sekarang ni kita pergi pula kepada menghasilkan sambungan perkakasan. Yang ni saya ambil muka surat 56. Itu contoh yang pertama, pemasangan saya guna warna biru lah. Okey. Pemasangan projek pagar keselamatan menggunakan papan mikropengawal. Bahan projek 1 unit papan reka. Yang ni adalah papan reka. 12 unit wayar. Yang warna merah, warna hitam apa semua tu itu adalah wayar. 1 unit papan mikropengawal. Okay, yang biru ni adalah papan mikropengawal. 1 unit 9 volt dan bateri 9 volt dan juga pemegang. Dekat sinilah. Komponen elektronik projek ialah 1 unit pembas, 2 unit LED merah dan hijau, nampak kan ada merah dan hijau. 2 unit perintang yang 220 ohm, 1 unit perintang 10 kilo ohm, 1 motor servo dan juga 1 unit switch tekan. Kita dah lihat semualah ada bahan projek dan juga komponen elektronik projek bagi pemasangan menggunakan papan mikropengawal. Dan boleh juga awak pergi kepada yang dekat bahagian bawah tu. Ini adalah gambaran kita punya pagar keselamatan. Kalau kita buat dekat sekolah, maybe boleh siapkan ni. Tapi disebab kita secara maya sahaja, jadi kita lihat gambar ni lah. Inilah antara gambar hasil yang kita akan menghasilkan. Dan mari kita pasang komponen mengikut gambar. Ingat kawan-kawan, perintang pada kaki positif LED bernilai 220 ohm. Dia dah tetapkan. Nilai perintah yang kita gunakan adalah 220 ohm dan pada kaki switch tekan nilainya ialah 10 kilo ohm. Ini dia dah tetapkan. Okey. Ni saya bagi sedikit gambaran apa itu wayar male to male, female to female and male to female. Sebab dekat dalam kita punya langkah pemasangan akan menggunakan wayar male to male, female to female and male to female. Dia dekat yang kita punya dalam buku teks tu biasanya menggunakan male to male sahaja. Okey, apa itu perbezaan antara male to male? Boleh nampak yang male tu dia macam ada besi yang kecil dekat ujung. Okey, kalau dekat female dia bertindak sebagai soket bagi male tu untuk memasukkan dekat dalam female ni. Jadi kalau untuk wayar male to female, maksudnya yang ni dia disambungkan dengan female yang macam tu. Nampak kan hujung dia yang berbeza. Itulah perbezaan antara male to male, male to female and juga female to female. Nama-nama tu ada perbezaan dia, jadi jangan salah guna sebab kita akan gunakan nama tu, term nama tu. Okay, kita masuk pula kepada muka surat 57. Yang ni awak boleh tengok yang dekat belah atas tu, saya ambil yang part tu sebab yang ni
hari ini kita akan belajar berkenaan dengan pemasangan projek cahaya RBT. Jadi kalau cahaya mestilah melibatkan LED. Kita tengok yang part ni dulu saja, okey? Untuk part ni, kita pasangkan LED merah dan hijau pada papan reka. Boleh buka sebelum tu, maafkan saya, boleh buka buku teks muka surat 57. Okay, mana papan reka dekat sini? Ini adalah papan reka dan awak nampaklah ni adalah LED merah dan juga LED. Saya bulatkan, ini adalah LED merah dan ini adalah LED hijau. Saya rasa awak semua dah tahulah itu memang LED. Dan sambungkan kaki positif LED dengan perintang 220 ohm. Apa itu kaki positif LED? Seperti dekat sini awak nampak ada yang panjang, ada juga yang pendek. Bagi yang panjang, ianya adalah positif dan yang pendek adalah negatif. Untuk yang panjang ni nama dia sebagai anode dan yang pendek adalah kathode. Pasangkan wayar selajur dengan kaki perintang dan kaki positif LED merah pada lubang pin 13 papan mikropengawal. Mana pula papan mikropengawal? Papan mikropengawal ni adalah yang warna biru ni. Ni warna biru. Dan pasangkan wayar selajur. Apa itu wayar selajur? Ni adalah wayar selajur. Yang warna merah itu adalah wayar selajur. Dan dia suruh pasangkan pada lubang pin 13. Okey, dekat sini pada mikropengawal ni dia ada nama-nama lubang. Dan untuk yang warna merah dia pasangkan dekat sini. Sekejap saya bulatkan supaya awak lagi nampak kan. Dia pasang dekat betul-betul tepi yang belah hitam tu. Dan situ pin dia adalah 13 dan sebelah sini adalah 12. Ada juga pin dekat ni namanya GND yang untuk warna hitam tu. Nanti saya akan tunjukkan lagi paparan tu yang lebih jelas lah. Tapi ada nombor-nombor pada papan mikropengawal tu. Jadi kita boleh tengok lah pin 13 pada papan mikropengawal. Kalau sebelum-sebelum ni kita buat aplikasi M-Block, yang tu saya hanya ajarkan awak letak sajalah pin berapa yang awak nak letak. Pin 13 ke, pin 5 ke, pin 6 tu tak ada masalah. Tapi yang ni dia dah nyatakan dekat dalam buku teks supaya suruh kita pasangkan pada pin 13 papan mikropengawal. Untuk yang keempat, pasangkan wayar selajur dengan kaki perintang dan kaki positif LED hijau pada lubang pin 12 papan mikropengawal. Yang ni pula dekat sebelah yang merah tadi, dia kan dekat 13. Lubang pin 13. Sini dekat sebelah sini. Jadi kita pasangkan dekat sebelah lagi iaitu pin 12. Perasan tak dekat sini yang nombor 3 dan nombor 4 dia ada suruh kita pasang berkenaan dengan kaki perintang. Kaki perintang. Perintang tu duduk kat mana pula? Okey, bila awak dekat lajur-lajur ni, okey, ni lajur-lajur ni, yang lajur dekat atas sini yang saya kuningkan tu itu adalah negatif. Kalau yang tempat saya merah sini, ini adalah positif. Jadi, bila kita letakkan dekat sini kan, kita masukkan kakinya, yang dekat lajur sekalian perintang ini adalah positif. Jadi positif ni, dia akan sambungkan kepada wayar tersebut dan masukkan ke sini. Boleh faham ke? Dan samalah yang ni. Jadi, lubang perintang tu, dia betul-betul berada tepat pada lubang kaki yang positif. Dia sebaris dengan yang positif tu. Bila kita pasangkan wayar. Nanti saya akan tunjuk lagi gambaran yang awak akan lagi nampak lah sekejap lagi. Dan pasangkan wayar pada negatif atas papan reka ke GND lubang papan mikropengawal. GND ni dia sebenarnya short form kepada ground. Ground kita pasang dekat sini itu untuk negatif. Kita ambil lah wayar dekat atas sini melambangkan negatif ke sini terus.
Untuk yang nombor 6 dan nombor 7, sediakan 3 wayar jenis male to male, sambungkan wayar tersebut pada terminal wayar motor servo. Yang ni, part ni kita tak masuk lagi, kita hanya buat langkah-langkah ni sampai langkah 5 dulu. Untuk kita faham macam mana nak langkah pemasangan cahaya dari papan reka ke papan mikro pengawal yang kita gunakan ni. Okay. Ni adalah aplikasi Tinkercad. Awak semua boleh buka aplikasi ni, Tinkercad. Tulis sahaja aplikasi Tinkercad. Tapi cara nak buka dia adalah kena login dulu. Kalau ada apa-apa masalah boleh terus WhatsApp saya. Bagi anak murid saya kalau yang tengok video ni, bolehlah search juga dekat dalam YouTube macam mana nak login Tinkercad ni guna akaun Delima, akaun MOE tu. Okey, ini yang saya katakan papan mikro pengawal. Yang sini adalah GND yang kita masukkan tadi. Ada juga nombor 13, ada nombor 12 dekat tepi dia dan ada negatif 11, negatif 10. Yang inilah nama-nama dia. Dekat sini kita akan letakkan wayar yang akan kita sambungkan pada papan reka. Kalau yang dekat bawah sini, ini adalah power dan juga analog in. Saya rasa saya kena sabar. Kalau yang dekat bawah ni kan yang ada power analog in, ini adalah untuk bateri. Jadi kalau untuk bateri dia hanya mengalirkan arus sahaja. Dia hanya mengalirkan arus sahaja. Tapi kalau untuk set pin, iaitu lubang pin, ni kita panggil set pin lah. Yang dekat atas ni adalah set pin. Fungsi dia adalah untuk mengalirkan arus dan juga memberi isyarat, iaitu isyarat lubang papan reka mana yang kita gunakan supaya lagi nampak untuk menyala. Boleh buka aplikasi Tinkercad dan ini adalah aplikasi Tinkercad yang saya telah buat lah. Saya sebenarnya nak record ni tapi tak jumpa lagi aplikasi untuk record. Nanti kalau dah jumpa saya akan screen record dan masukkan juga dalam YouTube ni, insyaAllah. Tapi yang ni kita boleh tengok dulu lah yang saya dah siap. Bagi yang join Google Meet bersama saya, kita akan sama-sama buat dan hasilkan paparan LED ni. Dan awak akan nampak lah video macam mana LED tu boleh menyala, berkelip dari merah ke hijau dan hijau ke merah. Kita buat satu persatu. Okey. Dekat sini yang saya terangkan tadi, perintang tu perlulah berada pada positif kaki pada LED positif. Jadi LED positif tu yang belah sini sebab biasanya kalau kita lihat dia akan ada, kalau gambar dia hanya tunjukkan ada kaki yang straight juga ada kaki yang bengkok. Yang bengkok itu adalah anode, iaitu positif, kita pasangkan sini. Ni saya buat wayar warna merah juga wayar warna hijau melambangkan itu adalah wayar yang positif dan ikut warna pada LED. Kalau yang warna hitam ni, ini adalah wayar negatif lah. Ini part negatif dan kita hanya sambungkan yang wayar negatif ni ke sini sahaja. Nanti kita akan ambil daripada sini. Okey, untuk wayar negatif ni kita hanya sambungkan macam ni saja. Letak dekat situ sebab kan tadi saya dah terangkan ini adalah negatif dan juga belah dekat warna merah ni adalah positif. Jadi kita hanya ambil dekat sini dan sambungkan pada GND. Untuk yang LED merah kita sambungkan pada 13, papan mikro 13 dan juga LED hijau sepatutnya saya sambungkan pada lubang 12 lah. Dan kita boleh tekan dekat sini. Tapi kalau untuk menyala saya dah tukarkan siap-siap, iaitu set pin yang mula-mula yang awal-awal itu ialah 13 dan kita setkan dulu kepada height, iaitu menyala terlebih dahulu. Wait for 0.2 saat. Dia tunggu 0.2 saat dan dia akan terpadam balik, terpadam iaitu low. Okey, padam low dan saya buat lagi wait 0.2 saat. Dan saya set pin kepada 10. Sebab apa? Sebab saya menggunakan lubang pin 10 dekat sini. Dan height dan low samalah, menyala juga dan menyala dan tertutup juga.
Ini adalah Tinkercad. Awak boleh cuba explore lah Tinkercad ni. Nanti saya akan bagi link macam mana cara yang awak boleh ikut yang lagi senang untuk Tinkercad ni. Okey, ini adalah tugasan hari ni. Awak boleh buatlah yang ni dan hantar gambar kepada saya setelah siap. Satu lagi, bagi yang cuba buat Tinkercad tu, boleh ambil gambar dan hantar juga kepada saya secara personal gambar yang awak telah siap macam saya buat tu. Okay, saya rasa itu saja kelas kita pada hari ini. Rumusan dia adalah langkah pemasangan LED. Ada 5 semuanya. Saya baca balik semua je. Yang pertama adalah pasangkan LED merah dan hijau pada papan reka. Sambungkan kaki positif LED dengan perintang 220 ohm. Untuk langkah kedua, manakala langkah yang ketiga, pasangkan wayar selajur dengan kaki perintang dan kaki positif LED merah pada lubang pin 13 papan mikro pengawal. Seterusnya, untuk yang langkah keempat, pasangkan wayar selajur dengan kaki perintang dan kaki positif LED hijau pada lubang pin 12 papan mikro pengawal. Dan last sekali, langkah yang terakhir bagi langkah pemasangan LED, kita pasangkan wayar pada baris negatif atas papan reka ke GND lubang papan mikro pengawal. Jadi saya harap kelas pada hari ini awak semua akan jadi lebih faham apa sebenarnya kita buat daripada awal-awal lagi yang kita mula buat aplikasi Unblock tu untuk digunakan sebagai apa. Kita nak guna dalam pemasangan ni lah supaya kita dapat lihat berkelip apa semua tu kan bila kita letakkan dekat projek. Okay, itu saja kelas saya pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen kalau ada apa-apa masalah. InsyaAllah saya akan bantu setakat mana saya boleh. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.